menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di... Kat mana Ustaz? Puaka. Puaka. Sesungguhnya kita berpuasa. Betul, jadi, puasa. tak puasa pun otak sort. Betul, sama juga. Kan? Betul. Okey. Puasa belum pakai? Tak, ni apa? Ini kan ke malam, buat terawih. Sampailah. Okey, minta maaf kalau saya mengunyah-ngunyah sebab yelah. Sebenarnya lapar. Oh, lapar. Lepas tu makan gula. Jadi ada gula makan sikit. sikit Sikit je lah. Makan kurma je kan. Kurma dengan susu. Susu. Suam. Lepas ni baru kita boleh moreh. Moreh. Okey, kat mana saja anda berada, diharapkan anda semuanya tak sabar-sabar untuk nantikan puaka dengan cerita-cerita daripada tamu puaka kita. Dan Betul. Ustaz nampaknya Apa dia? sihat Alhamdulillah sihat. Chill aja hari ni Chill lah, relax lah. Dah minggu ketiga ni kan. Macam tak lama lagi. Dah buat persiapan? InsyaAllah. Siap. Siap untuk apa ni? Raya. Oh, raya lah. InsyaAllah siap. Kemas-kemas sikit. Puasa baru berapa nak raya. Okey. Apa-apa pun jangan membazir korang semua kat rumah. Okey, kalau ada yang ada orang okey kita dah lama tak. Sekarang insya-Allah lah mungkin COVID ni pun diringankan, banyak pula yang boleh menziarah semua rumah kan. Betul. Jangan pula semua sibuk nak bayar hutang. Kita belanja ni, kita macam parti. Kalau boleh jangan, jaga juga kesihatan sebab masih lagi virus berleluasa kat sana. So yang penting kita pentingkan ibadah dulu. Okey, dan tamu puaka kita hari ni dia selalu ajak orang masuk hutan. Betul. Tak faham saya. Asal. Dia cari hantu ke cari apa? Dia cari hantu ke cari apa? Cari pokok. Cari pokok. Okey, ni dia Akasha. Hello. Hai. Senang cakap, Akasha ni macam orang hutan lah. Boleh katakanlah. Orang Maksudnya hutan. orang hutan. Bukan orang hutan tu, bukan. Bukan, Ustaz ni. Lain. Orang hutan lagi waxing dah. Kan? Kan? Macam Tarzan. Senang cakap Tarzan. Sedap sikit kan? Baru betul. Tarzan. Dia jam. Ni apa? Berbual gini aja. Ya, apa gini? Oh, okey. Kalau Atau macam Nak macam golek-golek pun boleh. Pusing-pusing. Nanya dia call. Kita berbual dengan handphone. Okey, selalu ini Akasha ni selalu kata orang tu macam co-host dengan Hans Hamid Yes, saya. dalam Santai kat Correct. YouTube kan. Okey, ni memang sebelum tu untuk konten ke ataupun memang sebelum tu dah masuk hutan, keluar hutan? Memang masuk hutan daripada kecil lah. So bapak dulu memang selalu bila saya dah macam 8-9 tahun dah hantar saya dengan abang saya pergi Malaysia for camps. Jadi dah dengan hutan tu memang bukan cakap dah terror lah, tapi macam dah serasi sikit lah, and suka. Kadang-kadang bila rasa tertekan ke apa, nanti I'll just cakap dengan my wife macam tertekan sikit, nak masuk hutan sekejap, lepak 2-3 jam. Nanti kat dalam hutan buat kopi, minum, relax, balik lah. Masuk hutan okey Ustaz. Kalau body masuk hutan okey. Jangan masuk klub. Betul. Zumba club boleh, Zumba club. Zumba. Klub masyarakat okey. Betul cakap. Ya, kan. So bila ini pasal masuk hutan keluar hutan ni, aktiviti ni, is it aktiviti bangsa macam you adakan macam orang pun boleh masuk join club gitu macam mana? Okey, jadi pada mulanya macam masuk hutan just for fun. Untuk untuk seronok, dan lepas tu ada macam kawan-kawan tanya, Akasha, kau masuk hutan kau tak buat apa-apa untuk school holidays ke? Kalau kau buat, aku suka kau punya cara adventure. Jadi aku nak hantar anak aku lah, aku tak kisah bayar. So cakap dengan dia, jangan merepek lah. Member siapa hantar je dan boleh bawa. Then surprisingly banyak parents tanya soalan yang sama. So light bulb moment, tanya dengan my wife, discuss dengan my wife, patut tak cuba buat inilah as a cari sumber pendapatan lah. So wife pun dia kata okay, you plan betul-betul, dan okay, then terjun betul, and alhamdulillah sampai sekarang.
Okay. Saya pernah ikut dengan dia sekali. Tahu. Ya lah, mana tahu orang-orang lain tak tahu kan. YouTube Ustaz. Yeah. YouTube, siapa yang tak tahu? Tak, maksud ni personal. Oh, personal. Personal, family. Ah. Saya bawa saya punya family Masuk hutan. masuk hutan. Dia. So dia guide. Oh, dengan Abu Bakar sama? Tak, belum lagi. Belum lagi. Oh, family. Oh, ya, family. Okay. Family, ya. Sebelum kita cerita hantu lah minta maaf. Orang kata nak tahukan tamu kita, background ni semua kan. So, kita nak tanya pasal sebelum masuk hutan ni. Apa pantang larang dia? Kalau tanya Ustaz, kita sudah cakap pasal Ustaz. Apa pantang larang dia untuk hutan ni kan? Sekarang nak tanya awak pula. Kalau saya ini personal my practice sebelum masuk hutan, dekat pemikiran hutan tu nanti baca at-ta'awuz dengan basmalah, itu paling minimum lah. Apa? At-ta'awuz dengan basmalah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu paling minimum. Okey. So other than that, ada yang doa-doa, ada yang cakap baca 3 kul, lepas tu sembuh di tangan, sapu di satu badan. Tapi saya ambil yang paling simple lah. So itu my practice. Lagi satu is mulut jangan celupar lah. Itu yang experience first hand pasal mulut. Dengan lagi satu, apa-apa pun persiapkan diri sebelum pukul 5 petang. Maksudnya either keluar hutan sebelum pukul 5 atau misalnya kita nak berkelah atau bermalam kat hutan, sebelum pukul 5 nak kena siapkan. Kemah dah siap, makanan dah habis masak. Sebelum gelap. Jadi pukul 5 tu kirakan dalam hutan pukul 5 dah malam. Pasal matahari dah terbenam, pokok pun tinggi-tinggi kan, jadi dah gelap. Jadi personal practice apa-apa pun sebelum 5 kena persiapkan lah. Jadi macam due to COVID, banyak hikers grew, dia punya population of orang nak hike bertambah. Banyak orang tak tahu all this nitty-gritty punya stuff. Ada yang ajak masuk hutan pukul 5, bukan untuk malam punya adventure tau, tapi nak masuk hutan, tapi nak masuk pukul 4 lebih, 5 lebih lah. Dah redup. So kat dalam hutan, once dah pukul 5, hutan dia ada beza sikit. Betul. Macam pokok yang kita kenal kadang-kadang dah tak nampak sangat. So itu yang my practice lah, my paling basic. Saya pernah bawa orang malam. Pernah bawa orang masuk malam. Daripada seramnya bukan yang hantu dia. Seramnya pasal katak nanti akan lompat mana-mana. Jadi kalau ada katak, maksudnya ada apa? Ada ular. Jadi kita takut yang orang yang ikut kita, dia tak berapa anticipate. Dia tak boleh anticipate. Dia takut, dia panik, jatuh junam, terjatuh parit ke apa. Itu yang paling takut lah. Kita akan tanya lagi pasal pantang larang dan apa yang do and don'ts bila nak masuk hutan. Tapi sekarang kita nak cakap pasal cerita seram-seram. Ada tak? Mesti of course adalah yang pelik-pelik berlaku ketika you tengah hiking kat dalam hutan tu. Ada. First experience, ingat? My first kali experience. Tak ingat. Ada macam ada few segments yang tu lah. Tapi yang terpaling recent masuk hutan dengan Hans lah. Jadi kita masuk hutan dengan Hans. Tak tahu kenapa hari tu mungkin terlalu excited lah. Kita nak discuss. That was pre-santai by Hans Hamid. Itu tengah nak discuss. So was very excited masuk hutan. Pantang larang semua dah ke mana? Ta'awuz tak ada, basmalah tak ada, main masuk je. Dah happy. Dah masuk, dah gini, happy, ketawa-ketawa, dah masuk sampai hutan. Sampai tercerita pasal supernatural lah. Pasal jadi bila dah berbual gini, macam personally saya tak suka resort to supernatural. Apa-apa benda yang pelik ke apa ke, saya try to avoid supernatural dulu. Fikir logical ke, scientific ke, baru last kali baru supernatural. So kebanyakan all my incidents tak sampai that supernatural stage. Nanti kalau dah starting, macam masuk ada satu rumah terbiar kat dalam hutan, masuk dalam, alele tingkap tertutup. Banyak orang yang dalam hiking punya scene atau dia suka pergi tempat exploration ni, dia kata ada gangguan, padahal mungkin ada angin ke. So banyak orang dia terus resort to supernatural, but for me I try to logical, scientific, baru supernatural. Then yang bila dengan Hans tu dah jalan-jalan,
kita terberbual pasal ni lah supernatural, then I told him the same thing. Saya punya orang tak berapa percaya benda-benda gini. Saya tahu benda tu wujud tapi tak percaya sangat. Sampai tercakap lah, Hans, aku nak lah satu kali aku pernah nampak orang kena sampuk lah, aku pernah nampak orang kena rasuk lah, pernah nampak orang kena kacau lah. Aku nak satu kali aku lah kena. Baru aku boleh percaya macam benda ni macam betul-betul lah. Daripada macam banyak orang cakap maybe placebo effect. Dia cakap dia rasa macam oh betul, baru dia macam jadi bila dia cakap baru dia rasa macam benda ni betul lah. So dah cakap macam gitu Dalam hutan. So lepas gitu lah, Hans betul lah, aku nak satu kali aku kena lah. Bila dah kena at least aku tahu rasa dia macam mana. Jadi aku tak boleh asyik nak dibang orang. Orang cakap pasal dia kena sampuk, yelah macam tak hormat kan. Habis kalau ada pernah ikut orang pergi berubat, habis kat tepi, saya duduk kat tepi, habis macam dalam hati macam ya ke benda ni betul ke tak betul ni. Jadi macam tak hormat that process. So nak rasa sendiri. Sekali betul-betul malam tu kena. Malam tu terus rasa pinggang terus sakit. Tak rasa macam tak apa-apa, pinggang sakit teruk sekali. Demam tinggi, muntah-muntah tapi muntah angin. Macam tak ada apa-apa keluar. Muntah. Lepas tu lepas dah muntah, darah, bloodshot eyes, merah. Demam, sekejap demam, 1 jam later tak demam, lepas tu demam lagi, demam the whole night. So dah rasa gitu. Bila balik, my sister-in-law punya bibik dia cakap, Kasha sini Kasha, bibik tolong urutkan. So far dia tak pernah pelawa. Selalu kalau sakit nanti Kasha yang cakap, bibik tolong urutkan belakang sakit. Tapi ni tak pelawa, dia kata sini Kasha, bibik tolong urutkan. Kasha macam badan tak rasa sedap, padahal tak bilang apa-apa. Jadi dia dah urutkan, dah gini-gini. Dia kata, oh Kasha okey, Kasha ada buat apa-apa, ada gini-gini. Dia kata tak, masuk hutan biasa. Jadi bila dah gitu dan dah melarat, the next day jumpa bibik lagi pasal bibik pernah tolong berubat. So cakap dengan bibik, saya rasa macam tak sedap badan lah. Bibik boleh tolong check kan. Bila dah check kan, suddenly bibik dia macam transform lah. Bibik dia jadi tikus. Dia macam gitu lah, dia jadi tikus. Lepas tu bila saya nak berbual, dia marah saya. Dia letak jari dekat mulut saya, dia kata jangan berbual. Dah itu. Lepas tu dia nak makan rambut. Macam saya dia tak sentuh saya, tapi yang orang lain yang bila dia tengah berubatkan saya kan, dia nak tarik rambut nak makan. At that point of time still macam betul ke tak betul ni macam takut. Some people they just act it out, Allahu a'lam. Dah gitu, dah berubat, bibik tu cakap dalam bahasa macam orang tua, macam nenek-nenek. Dia kata engkau mulut sopan sikit. Mulut jangan selalu berbual. Tapi saya tak ceritakan bibik saya pergi mana, saya tak ceritakan bibik apa saya cakap, semua saya tak cerita apa-apa. Tapi bibik manage to know semua yang berada. Tadi kau jalan kau masuk ke dalam air kan. Kau masuk ke dalam air, itu tempat aku, kampung-kampung aku, yang makhluk tu katalah. Lepas tu saya cakap okey, saya minta maaf, saya tak tahu, saya tak sadar apa yang saya berbual. Jadi kalau ada silap saya, maafkan saya lah. Tapi saya betul tak ada niat nak kacau lah. Saya memang suka masuk hutan, saya memang hormat hutan gitu. Dah berubat, dah rasa better sikit. That midnight start balik demam lagi. Then sampai dah panik, Google my symptom, bloodshot eyes, high fever, everything semua leads to dengue fever. So my fikiran macam okay, maybe it's not supernatural, maybe it's scientific lah. Sakit, demam, mungkin minum air daripada kolam tak filter betul-betul, tak purify betul-betul, mungkin sakit, ada infection. Dah check sampai dah rabak, dah tak boleh bergerak, telefon ambulance datang, masuk hospital. They do a blood test, check everything. Doktor cakap nothing is wrong with you at all. Tapi rabak dia punya demam
almost like 40, 41. Dia punya sakit badan sampai tak boleh jalan, dia punya kepala bengang macam almost macam kalau orang kata jatuhkan peniti pun boleh dengar, dia punya annoyance gitu, boleh macam tu yang paling rabak punya experience personally lah, yang pasal berbual mulut lah. Apa kan Macam then pernah sorry, sebelum kita teruskan ni, adakah sebelum apa-apa mula ni you ni jenis macam can't be bothered tak, macam I hormat I respect the yang supernatural ni, tapi macam tak suka first thing that pop in my mind, oh ni supernatural, oh ni gangguan. Even dulu bila macam secondary school, I think kita semua suka pergi macam chalet lah apa. Diorang suka masuk Old Changi Hospital lah. Orang suka masuk this Japanese school. Then lepas tu ada satu kawan perempuan pun kena sampuk. Pun sama juga. Semua dah takut dan I was there macam kau jangan merepek lah, kau duduk je lah. Banyak even bila buat camp pun sama. I was a freelance camp instructor since 2006. So sometimes kita buat night walk, ada ini pernah nampak. Tapi tak tahu betul ke tidak atau pemikiran. Kita tengah buat night walk, sekali kita nampak salah satu kawan dia tengah lari across the bushes. Lepas tu kita dah pakai oi Sky. Tapi dia tak dengar, dia dah lari. Dah lari, lepas tu bila kita balik base, kita balik campsite, base camp, actually Sky tu, yang kawan kita nama Sky tu, dia dah dekat dalam campsite. Dia tengah buat dia punya briefing, tapi mirip sama. Height dia sama, size dia sama, rupa dia sama, tapi dia lari laju. Macam across, kita tengah jalan kat pathway, dia just cut across. So macam pelik lah members nak terus lari tu kan, malam-malam kan. So itu one of the visual encounter. Tapi camp lah, kalau buat camp memang so far ada banyak juga cerita-cerita daripada members. Kan? Apa cerita dia? Ada yang nak terfikir balik, ada lagi satu pula nampak boleh ni dekat St. John's Island. Kita pandai pancing. go je. Kat St. John's Island dulu Sec 3, my school satu Sec 3 nanti kita pergi St. John's Island for Sec 3 camp. So one of the activity is the night walk. Nanti kita punya leaders, ya kita punya senior, typically dorang akan dress up sebagai hantu, nak takut-takutkan kita lah. Jadi in my mind memang dah anticipate benda ni semua apa. Jadi bila jalan, belakang pokok ni, masih ingat ni, dekat campsite, pokok besar, kat belakang ni ada satu wajah putih, rambut panjang. Jadi tengah jalan, dia punya aura pun rasa macam very pelik lah. Macam suddenly sunyi sepi, bunyi cengkerik pun tak ada, senyap. Tapi I can remember, not shouting lah, tapi ada louder voice. I said, Munira, aku tahulah kau kat sana, tak payah nak sembunyi ke? Ingatkan members. Tapi pun sama, bila dah jalan, Munira is already dekat campsite. So I ask all my leaders, ada siapa-siapa station kat sana tak? Dia kata tak, kita punya last station is jauh. Itu the last station yang leaders nak takutkan kita dengan the location yang saya nampak, yang mirip wajah putih tu, yang warna putih tu dah very far apart. So itu kan macam terkejut sekejap. Tapi wajah putih tu you ingat tak macam mana dia punya bentuk-bentuk? Muka tak, tapi dia ibarat macam perempuan pakai baju labuh, tapi dia tak prominent tau. Dia macam mana cakap, dia macam nak kata see-through, tak see-through lah, tapi dia macam very foggy, bergabus, rambut panjang, tak menyeramkan. Mungkin pasal dah anticipate, ni mesti leader. Tapi sampai dah berbual dengan dia, Munira jangan nak takutkan aku lah, aku tahulah kau kat sana. Tapi dia tak layan, dia tak gerak, dia tak apa-apa. Dia tak nampak pasal dia punya rambut macam tercovered kan. Jadi tapi nampak macam she was macam looking at me until I finish the walk lah, until pokok lah. Tapi bila saya dah lepas pokok, saya tak toleh balik pasal dalam pemikiran maybe dia nak try takutkan, tak jadi kan, yang my leader. Maybe my leader yang Munira tu dia nak takutkan, jadi tak kena, jadi dia macam dia diam aja. So I continue walking. Itu yang dah sampai campsite, nampak nampak my friend macam
kau kat sini, tadi kau kat pokok kan? Kata tak adalah, aku tak station untuk takut-takutkan orang. Aku memang kena jaga campsite. Right. So kalau macam nak katakan first hand experience secara tak sengaja, mungkin adalah. Kalau macam nampak vividly, so far tak ada. Tapi banyak rakan-rakan main cerita kalau dia masuk hiking ke, tengah ada pergi camp ke, tu banyak. Macam kita buat camp satu kali ni dekat Changi. Suddenly ada orang pekik minta tolong. Daripada tapi suara dia pelan. Ramai orang dah lari pergi dekat laut kan. Minta tolong. Tapi lepas tu terus tak ada apa-apa. Terus hilang. Dan lepas tu orang kata ada macam benda terbang. Lepas tu dekat dekat yang flying fox, yang zip line, dia ada di tangga tu. Selalu kita kalau misalnya participant dah zip line, kita naik tangga tu untuk turunkan budak tu. Jadi dekat campsite tu nanti ada perempuan tengah duduk kat sana. Tapi that's not one of the participant lah. Dia mungkin lah. Itu kat Singapura? Itu kat Singapura. Macam kebanyakan saya pergi cerita banyak semua kat Singapura lah. Kawasan mana tu? Itu kat Changi Coast. Jom lah, mana kita pergi? Tak boleh. Yang Changi Coast tu banyak tu. Yang the same activity, yang night walk, yang kita nampak orang lari tu. Another camp, that particular activity juga, ada budak nampak bayi pakai pampers tengah lari. Habis ada participant kena sampuk. So participant dah kena sampuk, cikgu semua dah nak telefon ambulans, dah nak telefon parents. So saya pun macam tak apa, saya cuba ubatkan. Saya ambil cawan, saya komat kamit action kan. Pasal saya believe in placebo effect. Apa yang kita punya mind fikir, insyaAllah boleh. Tapi kalau kita dalam ketakutan, semuanya akan rasa macam ni supernatural gini. Saya komat kamit. Saya kata okay, awak minum, insyaAllah awak baik. Dia minum, lepas tu dia dah okay. Itu go back to my belief, ni benda ni betul ke tak betul ni. So ini one of the things yang I've been facing about the supernatural, kepercayaan about this supernatural. Tapi banyak kawan ada yang masuk hiking, dia hilang 3 hari. Dia hiking tapi dia hilang 3 hari, tapi bila dia balik dia ingatkan dia baru pergi 3 jam. Itu dia masuk, dia ceritakan saya, dia masuk hutan. Lepas tu kawan dia masuk hutan, kawan dia hilang. Tapi bila telefon semua tak dapat. Bila kawan dia balik, kawan dia tanya, kau pergi mana 3 hari? Mana 3 hari? Aku baru balik ni. Pada dia, he still within that same day. Tapi actually dia dah hilang 3 hari. Kat Singapura juga? Kat Singapura. Kat mana tu? Kat Bukit Batok. Is it Bukit Batok yang pasal motor tu, yang budak tu hilang? Is it? Motor juga? Bukan Motor kan masuk paper sikit hari, budak tu hilang main racing motor ke apa tu, dia hilang. Ini basikal. Bukan, itu chestnut. Motor lah pula. Itu chestnut. Itu yang dia hilang, lepas tu dia panggil kawan dia tak boleh panggil. Bukan, tu chestnut. Apa lagi yang saya boleh fikirkan? Okey, sementara awak fikirkan, nak tanya Ustaz ni macam ni pasal ni apa hilang tadi? Masa hilang tu, itu kira dia masuk alam, masuk alam diorang. Tapi macam mana nak tahu? Taruhlah Akasha satu hari tu pergi, terus dia masuk, tapi dia tak sedar yang dia dah masuk alam lain. Macam mana kita nak tahu yang kita tu dah masuk ke alam lain? Allah, kita tak tahu. Kita tak akan tahu sebab semuanya akan nampak seperti biasa. Nampak seperti biasa. Cuma apa yang boleh kita lakukan bila kita hilang arah tujuan ke, ataupun rasa macam kawan-kawan hilang tiba-tiba ke apa, kalau boleh apa yang dilakukan, azan. Secara kuat. Azan secara kuat sampai habis. Walaupun contohnya dalam pertengahan gitu kawan dah terjumpa ke apa, habiskan dulu azan sampai habis. Kira-kira ada kemungkinan yang kawan tu sebenarnya bukan kawan. Tak, maksudnya kemungkinan besar itu kawan ni tu memang masuk ke alam jin contohnya. Okey. Boleh saja terjadi seperti itu. Sebab ada pula macam bila terbaca-baca, ada orang experience, diorang tak tahu yang diorang masuk ke alam lain, tapi after a while diorang sedar macam tempat ni lain, macam apa tahu, macam tenang, macam daripada taruhlah 50 meter semua biasa, bila masuk tu
macam still. Can be lah. Sebab Jadi, memang yang penting sebelum masuk hutan tu baca lah. baca dulu. Tapi I ever experience macam gitu tau. Macam pusing balik lagi. Macam tenang, macam selalunya kan kita dengar bunyi yang sikada atau cengkerik. Tapi suddenly semua senyap. So and that was the point juga yang sesat dalam hutan. Padahal dah masuk hutan tu dah berkali-kali. Tapi benda yang kita nak cari, kita pergi landmark tu yang ada satu batu besar ni, tak jumpa. Tak jumpa. Misalnya okey, batu tu kat sini, kita dah bukan batu yang kita nak cari tu somewhere, tapi before that ada another marker yang selalu kita look out for. Kita dah pass through that marker, that first marker. Bila kita jalan, kita tak jumpa lagi. So from here, kita continue jalan, masih tak jumpa, tapi end up kita jalan sini lagi. Lepas tu jalan, batu yang kita nak cari tak jumpa, end up kita jalan tembus sini lagi. Padahal dah selalu masuk. And itu macam terus stop lah. Kalau bukan part supernatural, kalau part jungle survival, selalunya kalau kita terasa hilang, kita gini, memang it's better for us to berhenti, okay, and duduk sekejap ke, minum air ke. Kalau petua ranger kat Malaysia semua, dia kata kalau apa-apa kencing dulu. Tapi kalau fikir secara logical, kenapa kencing tu is the same thing lah. Kita stop dulu apa yang kita tengah buat, kita plan dulu apa, kita acknowledge yang kita ni sesat, kita rest. Kadang-kadang kita dah penat, kita pergi kepala otak pun dah haywire. Jadi benda yang kita selalu lalu, kita tak perasan. Benda yang kita tak pernah lalu, kita ingatkan itu tempat dia. So it can happen to people yang masuk hutan macam gitu. Pernah masuk hutan? Pernah masuk hutan? Pernah. Hiking lah. Wow. Yang masuk hutan apa? Nyanyi. Mana tahu ada berlakon ke apa ke. Ada, kita masuk hutan, tapi kat Malaysia. Tidur sebelah ular. Best. Saya kan Tarzan. Ular sebelah jalan. Biarkanlah. Tak takut lah sebab tak perasan. Orang lain perasan. Kau saya perasan. Macam kau tu dah sebelum, oh ya ke? Lintah. Kat Singapura tak ada lintah. So far saya tak pernah experience. Masuk air pun tak pernah experience. Okay. Wow. Bahkan kita aircon kan? Berasa sepanas. Okay, lepas tu? Tadi ni nak tanya pasal ular Ustaz. Betul tak yang ular ni diorang kata dia macam jin ke? Ya. Atau Betul. Memang ada dalam salah satu hadis Nabi SAW ya, yang seorang tu yang yang mengaku boleh melihat. Di pada zaman Rasulullah SAW ada seorang remaja yang mengaku boleh melihat sesuatu yang tak dilihat oleh para sahabat dan lain-lainnya. Sehingga Rasulullah SAW datang kepada dia, kemudian Rasulullah tanya, apa yang kamu lihat? Maka dia katakan, aku melihat singgahsana, istana yang di atas lautan, dan di atas itu dia punya tempat singgahsana tu ada ular-ular. Maka Rasulullah SAW kata bahawasanya itu adalah termasuk daripada jin lah. Yang ada, ya. So jin selalu ada kaitan-kaitan dengan ular, dan biasanya warnanya adalah warna hitam biasanya, seperti itu. Begitu juga dengan dalam Al-Quran, kisahnya Fir'aun berjumpa dengan Nabi Musa AS, kan fight, duel. Daripada tukang sihirnya Fir'aun pun dia campakkan tongkat, tali, dahan-dahan pokok dan lain-lain, semuanya berubah jadi ular. Kemudian Allah firmankan kepada Nabi Musa AS, berbentuk wahyu, untuk campakkan tongkatmu, maka tongkat itu berubah jadi ular yang sangat besar yang makan benda-benda yang lain. Maka para ulama mengatakan bahawasanya ada kaitan ular, sihir adalah termasuk daripada yang permainan-permainan syaitan ataupun jin ni. Tapi tak semua ular lah, kan, tak semua ular. Itulah seram juga. Kadang-kadang masuk hutan banyak juga ular nampak. Kadang-kadang saya nak kejar, nak tangkap tu. Wow. Kalau yang salah tangkap itulah dia. Tapi normally kalau macam kenal ular tu yang non venomous atau mildly venomous, then yes lah. Tapi kalau those venomous one, itu daripada jauh lah. Ular daun okey. Dia poisonous, tapi kat human dia tak ada apa-apa. Macam nak tahu? Dia yang tipis tu, ular lidi tu. Tipis itu je. Dia itu saya dah pernah kena gigit pun berkali-kali. Dia gigit tak ada apa-apa.
rasa macam semut gigit tu lah. Tapi dia punya venom pun tak kuat untuk membunuh manusia. Kalau untuk cicak ke binatang kecil mungkin. Untuk kita tak ada apa-apa. So dalam banyak-banyak hutan kat Singapura ni, hutan apa yang keras? Yang paling macam keras, happening. happening. Ke kita salah tanya orang? Tak, so far Sebab dia berani. Saya memang tak berani. Oh, tak berani? Memang wallahi saya tak berani. Sampai sekarang cerita hantu tengok pun boleh kira satu tangan. Oh ya. Pasal saya punya imagination terlalu wild. I'm dyslexic. Jadi certain things I view things in 3D. So kalau dulu tengok cerita hantu kan, nanti macam dah boleh visualize. So that's why I tell my mind jangan sampai fikir supernatural. Itu yang nanti benda-benda banyak bayangkan. Hari ni kita akan masukkan awak sampai awak percaya supernatural. Biar baik, tolong hantar balik. Jom Ustaz. Betul. Kita buka hijab dia. Cik macam pandai je kita. Tak ada 4D kita kasih. Tapi yang kalau 4D tak boleh haram. Tak ada. Itu kat Sentosa ada 4D. 4D itulah. Betul. 4 dimensional. Tapi kalau nak tanya pasal hutan yang sendiri sendiri rasa macam tak selesa, tu macam dekat Keppel tu ada rasa sikit. Keppel tu yang saya pernah bawa ustaz. CIM. CIM apa tu? CIM. Kat Vivo sana. Vivo. Kan opposite Vivo market kan ada itu apa tu nama dia? untuk makan tu Tempat CIM. Oh, tu nama CIM. 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 Tu dia ketuk tu. Dia ketuk macam tadi dekat tau. Dekat. Bunyi macam kat sini. Neighbor. Betul. Tingkat 10. Ryan, don't play knock-knock lah. Where? Upstairs lah? Ya, okay. So macam gini lah. Kadang-kadang experience gini, first thing I try to avoid. Yalah. Tapi I know sometimes dia, sometimes ya bukan neighbor atas neighbor lah. Overnight, malam-malam pun orang nak bekerja. Neighbor. Kan? Macam tu. Ini tingkat berapa? Zone. Ni tingkat 9. Ada lagi kan apa untuk on top atas lah. ada 10 10. ada 10. Ada orang should be orang tugas. atas. Nak cari rezeki. Yang Clementi pun ada certain area pun rasa macam walaupun dah pergi berkali-kali, tapi bila jalan suddenly rasa takut. Tapi sekejap je, dalam less than 10-15 step, that 10-15 step itu rasa macam gelisah, tak sedap hati, rasa takut. Then after that 15 step terus rasa macam dah normal. Tapi ada that weird feeling. Sometimes kat dalam hutan ada perasaan gitu. Ya, saya ada rasa. Dan time ikut. Especially at Keppel. Clementi still okay. Tak Keppel tu not good, not a good feeling. Really. Memang tak sedap. Dia ada many occasions lah yang this feeling ada. Maybe sampai dah lali ke apa macam. Tapi kadang-kadang pun tak terfikirkan sangat. Tapi after that, usually kita akan terfikir not bila rasa tak sedap. Bila suddenly rasa dah okay, itu macam kenapa tadi rasa macam that kan, that there is this feeling. Itu apa tu Ustaz? Wallahualam. It can be kita punya energy dengan orang punya energy bercanggah ataupun bentuk. Wallahualam dah. Tapi I do feel that also yang kat Keppel tu. Few places juga. Kalau ke Pulau Ubin? Pulau Ubin ada. Dulu buat camp, sama juga night activity. Me and my friend, kita kena station like maybe 5 meters apart. Okay, then samalah. Tapi kita tak takutkan lah. Hanya kita nak be there in case budak tu panic ke apa, then we just pop out and say okay look, just continue jalan ke depan, okay campsite ke depan, then kita sembunyi balik lah. Kita nak dorang experience things by sendiri kan. Jadi pernah sekali Alele panggil nama kawan saya Daud. Tapi suara lain daripada kawan saya, dan kawan saya tu nama dia is Ahmad Daud. Tapi kita tak panggil dia Daud, kita panggil dia Ahmad. Tahu dia panggil Daud. Tahu pula nama dia. Tu lah. Yelah. Sebab tu kadang-kadang orang semua kalau masuk hutan cakap jangan gunakan nama betul, samaran. Apa dia panggil tu? Nickname. Nickname. Apa dia panggil Nickname tu? Subhanallah, lupa pula.
Apa kalau Ami panggil apa? Code name. Ada code name dia. Apa dia panggil Mat. Kan semua orang main mat. Call sign. Call sign. Yeah. Call sign macam mana tu? Macam S1, S2. Bravo, Charlie ni semua. Tahu panggil nama you kan? Panggil you. Sistan. Apa? Sistan. Ya. Apa tu? Tu sistan lampu-lampu. Dan kau bilang tripod. Kan? Oh, yang kat apa tu? Yang kat menteri cakap Keppel tu Keppel. Tu cakap Bukit Cermin. Bukit Cermin. Ya, kat situ orang cakap apa tau? Banyak orang Jepun potong kepala kat situ. Betul Tapi itu another side of the tempat yang kita pergi tu. Bukit Cermin. Sekejap saya dapat info. Saya tengah belawak cerita, saya tengah selidik. Itu yang tempat kita pergi. Tak. Tapi tempat situ pun diorang kata pun situ pun tempat mana Jepun berperang kat situ jugalah. Padahal rasa macam nak perang kan. Oh ya? Fierce. Wow, fierce. Fierce Boleh percaya ke? Tak. Dia tak ada tunggu. Dia terus macam tak. Tunggu masa dia. Okey, cerita kat Pulau Ubin kat luar negeri ada tak? Luar negeri. Malaysia ke? Malaysia so far tak pernah experience apa-apa. You try pergi Kuala Kubu. Kuala Kubu kat mana? Kuala Kubu kat Malaysia. Lupalah, tak silap Kuala Kubu lah. Tapi tak adalah, tak nak mencari lah. Kalau mencari bukan mencari, explore. Kat situ diorang cakap, tak silap lah, kalau salah minta maaf lupa. Maafkan. Okay. Kat dalam tengah hutan ada locomotion. Is it locomotion? Lokomotif. Locomotion lah pula. Lokomotif. Kereta api lama. Locomotion tu lagu kan? Locomotion. Yes, lokomotif. Lepas apa? Lokomotif. Yes. Lepas tu orang Singapura tu jumpa. Lepas orang Singapura tu diorang tengah mencari. Sekali diorang ceritakan tiba-tiba ada time diorang rest tu kan, tiba-tiba macam jauh sikit tu ada pakcik tua. Orang tua. Dia tunjuk je situ. Cakap apa pasal ni? Tunjuk ikutlah. Tunjuk arah pergi. Baru jumpa. Kat dalam memang ramai orang cari benda tu. Diorang yang jumpa. Orang Singapura. Ya. Cool. Ya. So saya pergi sana lah. Jumpa? Tak jumpa? Jumpa that lokomotif? Tak, camp base saja. Oh, okay. Main air sungai. Sebab tu locomotion. So ada tak kalau kat luar negeri selain daripada luar negeri tak ada lah. Tak ada. Luar negeri saya cuba fikirkan balik Kebanyakan selalu macam local context. Local context. Kat Singapura tu yang kat mana tu yang diorang jadikan macam jadi swimming pool tu besar tu. Reservoir. Tu tak ada seram kat situ. Because saya rasa kat situ macam seram. Yang lain bila saya kena kacau tu bibik tu describe tempat tu lah. Oh, that place. Dia kata awak pijak perkampungan saya. Perkampungan. Yang bila dah masuk dalam badan bibik tu, bibik describe exactly. Tapi Kasha tak cakap dengan bibik tu macam saya pergi mana, saya pergi ada tak cakap pasal kolam, tak cakap pasal air, tak cakap pasal apa-apa. Tapi yang bibik tu dia explain the place mirip sama yang tempat yang kita lalu tu. Tu saya rasa tak sedap kat situ. Really tak sedap. Situ diorang kata ada banyak kematian juga. Mungkin dulu soldier British pernah lemas kat sana, kat dalam situ. Habis ada orang pernah cakap ada orang kita juga pernah lemas kat situ. So diorang kata banyak yang kata it's not about the depth lah. It's somehow dah masuk ada benda macam diorang kata benda tu macam tertarik dia. Jadi saya pun pernah sekali terjun lah, test lah. Okey, alhamdulillah. Jangan main-main. Tapi bila masuk tu bukan fikir nak test the supernatural lah. Macam one thing about me, suka air, memang minat air. So yalah, then I also try to kolam tu pun dia tak ada pengaliran. Tak ada pengaliran, jadi dia tak ada batu besar yang stop the air mengalir. Selalunya kalau air mengalir ada batu besar, nanti itu diorang panggil hantu air. Hantu air yang
not hantu-hantu air, tapi they call it macam mana kita nak cuba keluar daripada situ, dia akan tertarik balik. It's because of the current, how the current flows. So memang tak ada air mengalir, memang I do the risk assessment, tengok macam okey lah, tak ada apa-apa. So terjun. Okey, memang awak ni jenis orang yang jarang nampak. Rasa je boleh nampak. Macam kalau dengan tak sengaja, yang macam saya cakap dekat St. John kat pokok, ataupun nampak yang kawan macam lari, gitu. Tapi banyak yang kawan ceritakan yang dia nampak benda terbang, dia nampak orang tengah duduk, dia nampak tu semua. Itu yang sampai saya pernah tercakap-cakap lah, aku nak lah satu kali. Tak nak lah. Macam taubat dah. Nak debunk myself. Betul, faham. Bukan cakap nak challenge. Bukan nak challenge, tapi jadi yalah, macam ada benda yang kalau orang cakap aku gini, dan pun cakap aku pun ada gini juga. Selalunya bila orang cakap gitu, cakap ya ke? I always try to debunk. So kalau macam you punya rasa tu kuat, kat sini rasa apa? Kat sini? Sini ada sikit. Ada? Ada tak, bukan rasa apa, macam keselesaan dia kurang sikit sebab ramai macam tak tahu macam ada tak selesa sikit lah. Oh ya ke? Allah, kerusi tak sedap. Mungkin kerusi dia. Kalau dapat kerusi macam itu saja tau. Itu jangan selesa. itu kerusi macam itu saja kasih bos dah mati. Korang jangan pakai kat tempat aku. Okey, kita sekarang kat studio mana Ustaz? Kat Full House. Yes, Full House Studio di Woodlands. So sekiranya you all ada aktiviti apa-apa ke, nak rekod apa-apa ke, mungkin nak try buat konten untuk YouTube, kau nak sewa tempat ni ke, school macam project mana, ke, boleh datang ke Full House. Contact bosnya Herdi Wijayanto. Pak Herdi ya. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi ya Pak Cita? Indonesia. Oh, tiba-tiba. So far itu yang dah cakap lah. Dah cakap. Dah nak balik lah ni? Tak adalah. Boleh minum air lagi? Boleh, silakan. Okey, ada apa-apa soalan mungkin nak tanya Ustaz ke apa pasal alam-alam ghaib ataupun apa cerita seram ke, hantu ke kat mungkin anak-anak ke, macam kat rumah nangis ke, kalau you nak tahu, nak tanya Ustaz boleh. Macam semua kaitan dengan hutan lah. Ada orang cakap kalau kita nampak macam pokok bukan bercabang, macam mana? Dia macam pokok dia ada cross. Dia kata betul tak jangan masuk? Jangan masuk pergi alam bunian selalu kata macam gitu. Itu bukan itu aja. Bambu. Bambu, banyak-banyak bambu. Kata jangan masuk situ sebab itu adalah alam, masuk ke alam bunian. Apakah betul ke tak? Wallahu a'lam. Tapi kalau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semuanya adalah untuk kita dan juga untuk mereka juga. Jadi bagi saya selalu think positif lah. Selalu think positif. Nak masuk bismillah. Jangan fikir apa-apa lah. Masuk alam bunian ke alam apa-apa semua. Bismillah, masuk. Tapi tempat-tempat bulu tu memang banyak ular juga tak? Ular Tedong, yes. Itu memang dia punya habitat lah. So mungkin ya, kalau potong gitu kan kat dalam banyak. Ya. So macam gitulah. So bagi you kat luar sana, kalau mungkin ada cerita pasal dekat dalam hutan, boleh terus komen, share dengan kita sebab ada semua yang baca komen-komen. Boleh ke komen di kat bawah. Dan bulan-bulan puasa ni pernah tak ada pengalaman-pengalaman yang berlaku kat bulan puasa? Dalam hutan ataupun bulan puasa, boleh? Dalam puasa aja. Bulan puasa. Awak puasa pun dalam hutan? Kadang-kadang pun buat aktiviti kat dalam hutan. Ya, sebab pukul 5 boleh keluar apa, kan? Yes. So kalau entah so far bulan puasa tak ada rasa apa-apa, tak ada experience apa-apa. Mungkin orang kata syaitan kena gari ke apa kan. Tapi kalau syaitan kena gari, semua orang Islam puasa kan. Betul tak? Tapi banyak juga yang tak puasa kan, orang Islam. Orang Melayu kita bukan orang Islam, orang Melayu. So itu tak pernah experience anything specifically di Ramadan.
Time NS? Time NS, semua dengar khabar, dengar cerita bila masuk NS ada satu budak pingsan pasal dia nak beli dulu kita ada vending machine. Jadi kadang-kadang boleh beli air kan. Jadi budak ni saya Charlie, tak salah saya itu Alpha ke Bravo saya lupa. Jadi bila dia letak duit tu, bila dia tengah ambil air, dia bangun balik ada kakak tengah duduk kat atas vending machine. Itu terus the whole camp macam I think banyak yang tahu pasal this story lah. Then after that dia pingsan. Tapi kewujud macam benda tu berlaku ke apa ke tak tahu because it's another company. So on my side tak ada apa-apa. Yang kalau dulu pernah bila baru beli rumah dan rumah belum siap, masih flooring semua belum siap. Jadi that point of time macam tak nak balik dululah, nak baru beli rumah first time, first owner kan. Nak tidur kat rumah baru, nak lepak-lepak. Jadi bila tengah lepak tertidur, terus ada bunyi pintu gegar. Kuat macam gegar. Lepas tu terus panik. Dah terbangun, dapat terus rasa macam tak sedap lah. Tapi bila buka pintu pelan-pelan, tengok tak ada apa-apa. Tapi very sunyi. The thing very sunyi, very eerie. Yeah. So itu yang one thing yang experience sendirilah. Rather than all the other stuff. Baguslah sebab Akasha ni yelah berani satu, ya berani tak berani lah, tapi jarang-jarang gini. Kalau lah imagine sekarang awak macam kawan awak tu tengah beli vending machine, taruhlah nanti nak balik ni pergi vending machine ataupun naik lift, lepas tu tiba-tiba buka je tu ada apa buat? Itu pingsan juga. Buat TikTok lah. Nanti dia joget sekali. Okay. Mesti Ya. Tu tak goyang lah, kaki tak goyang lah Ustaz. Lembek tu tak lembek. Lembek goyang lah pula. So Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk orang kat luar sana? Untuk kata orang tu bangsa, yalah kalau nampak something walaupun daripada jauh dah burung kan, macam kena kara kan. So how to gain back, dapatkan balik semangat tu? The first thing is mentality. Itu paling penting sekali. Saya suka mentality seperti ini. Walaupun dia bilang tadi dia tak berani kan, takut kan. Tapi bila mentality itu ada, dia akan kuatkan diri. Jadi to gain back that so called macam consciousness, ketika terjumpa benda-benda seperti ini, itu lebih mudah lagi bila ada mentality yang kuat. Okay. So bila itu yang pertama lah. Dan yang kedua, selalu fikir positif macam tadi. Walaupun kita tahu lah mereka yang ganggu ke ataupun apa sahaja, just think positif je. Betul. Sama. Ya. Baru nanti lebih mudah untuk jadi orang yang lebih berani. Yes. So ada that fikiran, kalau ada muncul je, cabut. Cabut lah. Kalau saya memang masih bagi tu. Mimpi pun sama. Mimpi. Okay. Macam mimpi ke apa, memang datang bagi terus. Itu saya lah. To lawan back that rasa takut. Walaupun rasa terkejut, rasa takut, tapi macam itulah. Ada yang betul apa saya cakap, sebab ada kenalan yang orang ni memang berani kan, memang berani, tapi dia sendiri cakap macam mana berani kita kalau kita ternampak mesti kita terkejut. So apa dia ajak is ni berlaku kat dalam hotel juga. Sebab dia tengah buat something, air tak silap, dia pusing, dah ada benda duduk kat kursi hotel tu, bilik tu. So dia terperanjat, tapi what dia buat is dia kejamkan mata, dia istighfar, doa segala bla, dan macam 1 minit ke apa beranikan diri tu buka mata, tengok tempat arah mana dia duduk, dia tak ada lagi. Tu dia. So I think yelah, nak dapatkan orang macam tu cakap senang, tapi kita nak buat pun mana kita nak lari kat hotel lah, kau boleh aku nak keluar dari bilik tu kan. Even for me, the thing is always playing in my mind. Sekarang so far tak pernah first hand that kind of experience. Semua experience is third party ataupun macam when my mental, macam Ustaz cakap, masih positif, masih tak fikirkan sangat. Tapi what happen if tengah dalam hutan betul-betul sekali terkena and tersentak, itu tak nak minta tapi belum kena.
yang tak nak minta lah kalau Jangan boleh kena. lah. Jangan kena Jangan lah, kalau kena. boleh. Okey. Itu je lah. Tapi apa-apa pun, kalau siapa yang tersesat dalam hutan, ingat apa Ustaz tadi apa? Azankan. Azankan. Dengan jangan lupa beli merch kita sekali. InsyaAllah. Selit. Pakai merch kita lagi sesat. Sesat jalan. Kan tak ada link kan. Boleh pakai kan? Betul. Ni Ustaz dah rukiahkan ni semua. Lari semua. Betul. Lari panggil kawan datang balik. Tak ada. Yang penting bawa lah apa-apa yang patut. Betul. Macam bam ke apa ke. Kan? Senang cakap lah. Kita semua persiapkan diri kita dengan at least yang basic. Apa yang perlu kita baca yang basic sekali. Jangan kan? Yang penting hormat, seperti awak cakap, hormat kawasan. Mulut jangan celupar. Dan ingat, di bulan puasa pun ada orang asyik tanya je kat kita, Ustaz. Ada ke? Memang ada. Ada. Tapi Ustaz mengatakan dulu, kemarin, kuncu-kuncunya. Kuncu-kuncunya, kecil-kecil sahaja. Itu menurut dalam kitab-kitab tafsir. So sebab itulah kita kat Puaka ni bukan nak tambahkan lagi takut dalam diri korang. Kita cerita-cerita seram ni pun kita happy-happy. Kita selitkan sedikit pengetahuan. Jadi sama-sama kita timba ilmu. Alright. So itu saja mungkin untuk malam ni. Diharapkan sikit sebanyak daripada cerita Akasha membantu kita untuk menjadi orang yang lebih berani lagi. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Akasha kerana sudi datang hari ini. Ya. Betul. Ajaklah semua kita pergi hutan Boleh. Haikal hari tu tanya je bila nak masuk hutan, Lepas tu Syafiq pun nak buat sound. Boleh. Kat dalam hutan Nak ambil sound itu, record sound. Bunyi burung-burung. Yes. Bagus. Boleh. Boleh Teruskan. Ada nice spot. Kat mana? Kat Clementi ada. Nak pergi Keppel pun boleh. Arkitek. Apa? Keppel. Keppel. Tak apalah. Terima kasih. Seperti biasa, orang tamu yang datang takkan pulang tangan kosong. Kita ada something. InsyaAllah, yes. Okay. So bagi anda yang nak dengar cerita-cerita hantu seperti ini, jangan lupa untuk terus tonton Puaka dan juga jangan lupa untuk subscribe Susu TVC. Boleh tekan butang loceng sekali biar dapat dia punya notification ketika kita uploadkan ataupun kita buat live untuk Puaka, insya-Allah. So bila next nak pergi? Ustaz kata sebelum bukan sebelum Mata jeling sini nampak barang nampak. Ramadan pergi tak? Ramadan boleh? Boleh. Sekarang ni pergi lagi. Sekarang masih. Ramadan ni. Ramadan masih Mana buat tak program? puasa ni pun pergi juga? Yes. Masuk buat masuk hutan, buat program for kids, masih jalan terus lah. Alhamdulillah. So my clientele pun ada yang non-Muslim kan. So tak adil untuk just because it's Ramadan, habis diorang cannot do the program that I cater for. Jadi masih Ramadan masih jalan terus. Air botol bawa tetap. Air botol bawa. Orang tak nampak baru minum. Sunyi Tahu kita masuk hutan dengan Puaka. Hai Puah, kita panggil. Puah. Jelajah Hai Puah. Ke ni? Hai boleh lah. Terima kasih. Siapa nak kita jalan-jalan? Puaka, lepas tu jangan masuk hutan. Sila komen kat bawah. Kita buat live kat dalam. Jangan Ustaz. Kita jalan malam. Kita masuk malam. Malam kita duduk situ, kita cerita macam gini. Ustaz, malam. Itu memanggil Ustaz. Kita buat barang Kita ni. tak kacau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni daripada OSG. Okey, terima kasih. OSG. OSG. Thank you OSG. Malah. Thank you Gebor. Okey? Okey, mala. Macam-macam ada kat sini. Mala, AU, ada mala prawn crackers. Dan ni ada mala peanut. Sekarang semua flavor mala kan? Alhamdulillah. Okey. Ni kalau masuk hutan makan best Betul. Tapi apa-apa pun korang satu lagi kalau masuk hutan tu kalau makan ke apa kalau sampah boleh buang, tolong. Yeah. Sampah kita banyak jumpa sampah. Tolong buang. Silakan. Kemudian kita ada biskuit daripada Fazkhan. Terima kasih. Ada perisa apa tu belakang? Ini perisa cranberry dengan butterscotch. Butterscotch. Sama semua. Biskuit semua. Time-time Ramadan ni dia keluarkan banyak pula makanan Apa? Time-time Ramadan banyak makanan Biasa. Kita ada bread pudding.
Tak nampak ya. Favorite choco chips. What? Choco chips. Choco chips and cheese bread pudding. By Biscuit. By FK. FK tu Fazhan. Sorry lah kita dua pun macam gini. Betul. Fazhan. Saya pun sama. Thank you Fazhan. Berat ni. Choco bread pudding. Alhamdulillah. Kan? Sedap ni. Bersimpan ice box, makan sejuk. Ni Thousand Island. Tak, bukan. Ni puding dia. Thousand Island bukan makan puding. bread pudding. Apa namanya? Custard. Custard. Homemade custard. Gini je lah kita masuk dalam gini lah. Okay, terima kasih. Thank you. Okey. Dah gitu. Kan? Bolehlah makan dengan anak beranak. Ini. Tahu bergedil. Berdegil. Baik. Bergedil. Yes. Daripada siapa tu? Daripada Kai Beats. Kai Beats. Kai Beats. Masya Allah. Minta kan Okey. Okey. Yang ini pula daripada seperti biasa, Sweet Tooth. Sweet Tooth. Ada korma Katira. Bukan, gula Melaka. Gula Melaka. Katira sama Original. Okay, terima kasih. Kalau siapa nak cuba Sweet Tooth, gula Melaka Katira dan juga yang original, boleh ke Bazar Istana di Tanjung Katong Kompleks, TKC. TKC. Ni. Next kita ada Tart Box by Min Bakes. Min Bakes. Terima Kita tengok kasih. dalam. Ush. Oh yo. Atas lah, ni kamera nampak. Ni tak sampai kereta habis ni. Tak tunjuk kamera nampak. Tak tunjuk kamera nampak. Kasih orang jalan, kasih jalan. Nampak. Itu dia. Itu dia. Kita pun, okey tak apa. Dan ini daripada Slurps. Interact tu. Ini daripada Slurps. Al-Faizaul Haq. Kalau siapa nak beli barangannya, okey, dapatkan Slurps. Makanan apa ni? Boleh buat air. Serbuk tu boleh buat air, sedap. Dia tak payah tambah gula-gula lagi. Dah terus. Buat sahur bagus. Yes. Sahur. Air suam-suam ke gitu kan. Dan yang ini pula daripada Ronald's Kitchen. Murukuk. Sedap gila ni. Butter. Sorry, tak boleh cakap gila lah. Okay. Sedap. Butter. Takut sedap gila orang cakap saya ni over je. Tapi sedap, pada saya sedap lah. Rangok dan tak berminyak sangat macam selalu kan. Yang ni daripada Artisanal Persia. Apa tu? Baklava. Yes, that's right. Sas. Wow. Yang ni teka. Bawang goreng. Yeah. Daripada dapur. Terima kasih Adelina. Wah, kita main game juga Betul. Kalau siapa nak main game Bodoh ke Pandai, jangan lupa email kepada kami, Bodoh ke Pandai. Game yang kata orang tu kita suka happy-happy je. Main gas-gas je. Okey, ni apa? Bodoh ke Pandai. Makanan juga. Takkanlah makanan kecil macam ni. Minyak wangi. Yeay, pandai lah Ustaz. Pandai lah dia. Kau nak rasa. Daripada siapa tu? Minyak wangi daripada Revive. Revive apa bawahnya? Revive La Fragrencia. Ya. Dia pandai Ustaz. Yang ni? Cuba teka apa? Daripada siapa? Daripada tak tahu, mungkin ayat ataupun plat ataupun Awak memenangi flat kereta. Flat kereta. Daripada Hawam Hassan. Adakah daripada puaka? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hutan boleh bawa ni jugalah kan kalau nak. Yeah. Semua baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan ni apa? Klender daripada Tactile. Alhamdulillah. Voucher. Daripada Fortune Cookie dan Malayan Council. Yeah. Makan itik lah lepas ni. Wow, bestnya. Wak.
Dan ni daripada Puaka untuk awak. Terima kasih. Sama-sama. Puaka. Semoga. Okeylah. Satu lagi tertinggal. Besar. Ni apa cuba? Mud King. Ha? Matt. Mad King. Yang Right. Cerita Melayu. Mud King. Mud King. Ni Tika Mad. Sorry Mad King. Okey, Matt King ni dia lainkan sikit untuk kali ini. Dia ada bagi inilah. Berkecamuk tsunami kat dalam ni alas kaki. Tapi yang macam ni. Sponge punya. Kan? Dia nampak macam aerobic team. Betul. Dan ni pula apa? I think cushion cover. Yes. Cushion cover. Sesuai lah nanti untuk kat rumah, untuk raya. Raya, betul. Beli cushion. Okay, terima kasih Mad King. Lepas tu boleh ambil video. Kau beli kat mana? Aku beli di Mad King. Oh lah sekarang. Wow. Belilah di Mad King, bukan di Mud King. Jangan kata apa. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada lagi tak? Tak ada Tak ada. Okey, itu saja. Bagi anda yang ingin dapatkan barang-barangan seperti apa yang Akasha dapat, boleh ke Instagram mereka. Betul. Untuk cuba sebab sedap. Ada yang sedap. Betul. Kadang-kadang kita Bukan boleh ada kasih sedap, semua hadiah sedap. juga kat orang. Untuk air raya ni kan. Kan? Okey, terima kasih banyak Akasha kerana Terima kasih. sudi share story dengan kita semua orang. Dan sebelum kita sign off, Ustaz ada apa-apa nak cakap? Jangan lupa untuk support kita lah. Kita punya merch boleh ke www.puakasg.com. Ya. Kita punya main sponsors also the tech team. Jadi kalau ada any pertanyaan tentang rumah ataupun nak sewakan rumah, beli rumah ataupun nak tanya sahaja, boleh langsung call mereka di nombor di bawah yang tertera ni. InsyaAllah. Itulah. Dan satu lagi, kalau anda nak jadi peserta dalam Bodoh ke Pandai, boleh hantar email kepada susutvc@gmail.com. Kalau ada saranan boleh hantar ke puakasg@gmail.com. Dan jangan lupa follow dan like kita punya IG dan TikTok sekali. Wow. So, dan satu lagi bagian, mungkin ada yang nak ikut serta, mungkin ada yang datang niat nak pergi mana Ustaz? Pergi umrah. Pergi umrah bersama kami berdua, iaitu pada 30 hari bulan November hingga 14 Disember pada tahun 2022 ini, insya-Allah. Kita berjumpa nanti. Okey, insya-Allah. Dan ingat, jaga mulut, jaga lisan anda dan perbaiki amalan anda semua. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Puaka Tak Kenal Usia. Bye-bye.